Laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka telah dilakukan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan diazankan oleh Al-Fadil almarhum Al-Fadil Ustaz Hasan Azhari. Ini sejarah negara kita. Kemerdekaan yang disambut dan laungan azan telah diazankan, dipanjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah daripada Allah, kasih sayang Allah. Masih lagi bagi kita taufik hidayah, bagi kita nikmat yang banyak, bagi kita kesihatan, bagi kita kehidupan. Di luar sana ada hamba, ada keluarga diuji dengan kemalangan mungkin, dengan kansernya, dengan steruknya. Setiap hari kena cuci darah. Di luar sana ada keluarga hamba diuji dengan kematian mungkin saat sekarang pun. Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, masih lagi bagi kesihatan pada kita, dapat kita menafaatkan kehidupan kita atas muka bumi dalam tempoh yang singkat, 60-70 tahun di dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita diberi tanggungjawab, diberi amanah, dibebani dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan kita sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan hakikatnya kata ulama, kita sebagai hamba tidak ada kuasa memilih. Kita dikongkongi, kita dibebani oleh perintah-perintah Allah. Yang mana amanah, yakni agama telah pada awalnya dibentangkan pada langit, bumi, bukit, bukau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Di akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata, wahai Muhammad kami bentangkan amanah yakni agama, 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, di atas langit, bumi dan bukit bukau. Fa abayna an yahmilnaha, langit, bukit bukau, gunung ganang enggan untuk terima. Wa ashfaqna minha, untuk pikul amanah yakni agama. Datanglah manusia, wa hamalah al-insan, manusia datang sanggup pikul amanah agama yang dibebankan ke atas diri mereka. Siapakah manusia? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu wahai Muhammad, zaluman, orang yang terlalu zalimnya mereka, jahula, terlalu zalimnya mereka. Muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 30 hari bulan Ogos 2023, dan insya-Allah esok kita di Malaysia kosnya 31 hari bulan Ogos 2023 menyambut hari kemerdekaan. Kali yang ke-66. Laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka telah dilakukan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan diazankan oleh Al-Fadil almarhum Al-Fadil Ustaz Hasan Azhari. Ini sejarah negara kita. Kemerdekaan yang disambut dan laungan azan telah
diazankan, dipanjatkan, dilaungkan. Satu kemenangan. Kenapa kita hakikatnya film ini telah dikongkong. Kita telah dijajah. Kita negara Malaysia telah dijajah hampir 450 tahun. Portugis telah jajah kita lebih kurang 130 tahun. Datangnya Belanda, datangnya British, Jepun walaupun dalam tempoh yang singkat lebih kurang 4 tahun tetapi cukup-cukup. Kita tanyalah orang tua-tua kita, mereka lebih memahami segala-galanya. Ngabuih sabunnya, diseksa bagian-bagian, dijajah oleh Jepun. Hampir 450 tahun kita telah dijajah. Kita telah dijajah. Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala negara kita telah merdeka. Keduniaan kita alhamdulillah. Sebab itulah kata ulama, sambutan hari merdeka adalah satu perkara yang amat-amat dituntut. Cintakan negara, cintakan tanah air. Walaupun di sana tidak ada hadis Nabi SAW yang sahih. Bahkan ulama menyatakan hubbul watan minal iman. Kata ulama hubbul watan, cintakan negara, sebahagian daripada ini adalah kata-kata ulama bukan hadis. Saya ulangi, kata-kata ulama bukan hadis. Isyarat kepada sekali Nabi SAW, baginda adalah ulul azmi yang 5, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pengutus segala Nabi, penghulu bagi segala Rasul, lahir di Makkah Al-Mukarramah. Baginda dilahir di mana? Makkah Al-Mukarramah. 13 tahun, umur mencecah usia 40 tahun dilantik sebagai Nabi dan Rasul. 13 tahun berikutnya menyampaikan seruan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mencecah usia 53 tahun di Mekah. Tarik umat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam perangai Yahudinya, musyrikinya, bahkan di sana ada satu ugutan untuk bunuh Nabi SAW. Bila mana baginda dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, baginda pusing sempat menghadap kepada Makkah. Baginda bersabda dalam satu hadis yang sahih, wahai Makkah, ma atyabaki min baladin wa uhibbuki ilayya. Wahai Makkah, tidaklah suatu tanah yang terbaik untuk aku. Ma atyabaki min baladin, tidaklah terlalu baik daripada negeri kawasan yang mana di sisi aku. Wa uhibbuki ilayya, yang lebih aku cintai daripada kamu wahai Makkah. Falaula anna qaumi akhrijuni minki, jikalah tidak umat aku musyrik Yahudi usir aku keluar daripada kamu wahai Makkah, ma sakantu ghayraki, tidaklah aku tinggal mereka pada kamu lah. Hadis ini isyarat kepada betapa Nabi SAW cintakan Makkah Al-Mukarramah, tempat tanah kelahiran baginda. Bahkan baginda SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baginda dalam satu riwayat berdoa, ya Allah, jadikan cintaku pada Madinah sebagai aku cinta kepada Makkah Al-Mukarramah atau kama qala. Hadis ini isyarat pada kita tentang cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, cinta pada negeri, cinta pada kampung halaman, cinta pada rumah tangga. Dan kita tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Kullukum ra'in, sabda bana, kamu adalah pengembala, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, kamu ada tanggungjawab atas gembalaan kamu. Kita ada tanggungjawab atas isteri kita, anak kita. Sang isteri tanggungjawab pada didik anak kita, jaga maruah kita sebagai suami. Sebagaimana tanggungjawab kita pada negara, pada negeri kawasan. Dan yang paling kurang pun tanggungjawab kita pada keluarga kita. Kita kena pertahankan marah keluarga. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Jikalah mana-mana orang datang untuk ceroboh rumah kita, ada orang yang minta maaf, dia cuba mengintai
daripada celah-celah lubang, mungkin lubang kunci itu dia intai. Apa kata hukum fiqh? Boleh kita cocok matanya dengan jarum pun. Kita kena pertahankan rumah tangga kita. Kita ada isteri, ada anak, maruah kita kena jaga. Kita sebagai tuan rumah mungkin, dan kita sebagai orang luar, ziarah keluarga kita contoh berada di flat-flat, kita juga dilarang untuk, Islam larang kita untuk tengok apa yang ada di dalam rumah orang. Dilarang. Sebab apa? Di dalam rumah itu adalah aurat. Di dalam rumah orang ada aurat isteri mereka, jiran kita dan semua. Itu aurat. Anak perempuannya yang dedak aurat itu haram. Sebab itulah kita dilarang, haram untuk kita lihat di dalam rumah orang lain. Haram. Sebab itulah diperintah kita untuk tundukkan sedikit pandangan. Satu, tuan rumah pun satu dia kena jaga, letaklah tabir sekadarnya untuk lindungi pandangan orang lihat di dalam rumah mereka. Kita pakat-pakat jaga. Satu, jaga keluarga kita, isteri kita, anak kita. Dan di luar sana lebih-lebih lagi jaga kampung halaman kita. Jaga negeri kita, jaga negara kita. Tentera-tentera baik udaranya, askar-askar yang bertugas di sempadan. Allahu Akbar, dengan polisnya, dengan kastamnya, dengan askarnya, maritimnya. Mereka adalah orang yang utama, barisan utama, barisan depan di dalam menegakkan, pertahankan negara kita. Cintakan tanah air. Cintakan kemerdekaan. Ini satu, sebab apa kata ulama, kita meraihkan hari merdeka semata-mata tanda syukur kita pada nikmat Allah. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Allah Ta'ala Tuhan yang mana, zat yang mana, أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, bagi makan kepada mereka daripada laparnya mereka, wa amanahum min khauf, selamatkan mereka daripada ketakutan. Kita syukur alhamdulillah. Bahkan Malaysia, kalau kita tengok hayati di antara negeri-negara yang cukup-cukup stabil, iklimnya tidaklah panas, tidaklah terlalu sejuk. Tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita pergi luar negara, baik di Arabnya, di Yamannya, baik sempadan Afghanistannya, Pakistannya, di sana ada cuaca yang sejuk, terlalu sejuk, yang panas, terlalu panas. Tuan-tuan ditugaskan, dihantar oleh jabatan, oleh kerajaan, dan saya semasa belajar, tuan-tuan puan-puan pun semasa belajar luar negara, musim sejuk terlalu panjang malamnya. 5:30 dah masuk maghrib. Subuh pukul 6:30. Beberapa kali bangun, tak cerah-cerah lagi. Bila nak cerah? Bila nak subuhnya? Nampak? Pertama sekali masa saya belajar di luar negara, terkejut. Nak kongsi cerita. Tengok kambing pakai baju sejuk. Kambing pakai baju sejuk. Kita ambil gambar, hantar ke rumah. Mak, ayah anda, bonda tengok. Kambing pun pakai baju sejuk. Allahu Akbar. Betapa sejuknya sampai kambing, lembu diselimuti dengan guni dan sebagainya. Kesejukan yang dihadapi. 1,5 hari bangun untuk sembahyang zuhur. Panas, terik. Musim sejuk, ambil wuduk. Seolah-olah satu tikaman air pada anggota kita. Sejuk, cepat-cepat kita lap. Panas, 1,5 hari panas, terik. Begitu, musim sejuk telah mencengkam tubuh badan kita. Demikianlah di antara musim yang dihadapi oleh negara-negara luar. Tidak di Malaysia. Kita khatulistiwa, alhamdulillah, tidak ada musim sejuk yang terlampau. Demikian juga musim panas, sederhana sepanjang zaman. Satu nikmat yang besar. Dengan iklim kita, dengan cuaca negara kita, alhamdulillah, tumbuhnya
tanaman, buah-buahan yang beraneka. Rambutan tidak ada di negara Arab. Durian tidak ada di negara Arab contoh. Satu nikmat yang besar. Justru kata ulama kita sambut hari merdeka, kemerdekaan daripada dijajah. Hakikatnya satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur kita pada nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur. Kita syukur dan kita diperintah untuk syukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab itulah bila mana negara berganding bahawa antara umara dan ulama. Umara, pemimpin-pemimpin, ulama, mereka yang berilmu, berganding bahu. InsyaAllah wujudnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam surah As-Saba ayat 15, surah Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani wa an yaminin wa shimal. Ada dua kebun yang besar negeri Sabah. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Wahai kamu penduduk Sabah, makanlah dengan nikmat yang dikurniakan dan syukurlah kepada Allah. Baldatun tayyibatun, negara, negeri yang baik. Dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala wa rabbun ghafur. Allah Taala zat yang Maha Pengampun. Dan untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan langit dan bumi datang pada satu-satu negara, satu negeri, Allah Ta'ala buka jalan kepada kita sebagai hamba. Usaha di atas takwa kamu, usaha di atas iman kamu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wahai Muhammad, jika sekiranya anna ahlal qura, satu-satu kampung, negara, negeri, amanu, beriman dengan Allah, iman kepada Allah, tunjang tauhid, akidah dijaga, wattaqau, semaikan sifat takwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti dan pasti kami akan bukakan keberkatan langit dan bumi ke atas mereka. Walakin kasabu, tapi mereka telah dustakan ayat-ayat kami, rasul-rasul kami. Datangnya tangkapan daripada Allah kepada umat yang durhaka, yang dusta kepada ayat-ayat Allah. Muslimin rahimakumullah. Cuma dalam segi agamanya, negara kita merdeka, alhamdulillah. Bagaimana dengan kita? Satu, kita dengan negara. Kita dengan diri, kita dengan Allah, kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita masih lagi dikongkongi, kita masih lagi dikelilingi dengan perintah-perintah Allah. Tidak ada kemerdekaan untuk diri kita sampailah kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita selamat daripada neraka dan kita layak untuk ke syurga Allah SWT sebagai penghuni syurga. Itulah kemerdekaan, kejayaan yang besar. Di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Pasti akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya setiap jiwa, individu akan diganjari, dibalasi apa yang mereka lakukan pada hari kiamat.
Setiap anak Adam akan berdiri mahkamah Rabbul Jalil. Sebagaimana mereka dihantar atas muka bumi, maka sebanyak itu juga mereka akan datang di hari kiamat. Tanpa dibiarkan, tanpa tertinggal seorang pun. Kulluhum ati yaumal qiyamati farda, semua sekali hamba akan datang pada Allah farda, seorang. Dan di hari akhirat dibentangkan segala amal perbuatan hamba. Di dalam surah Al-Kahfi selalu kita baca, dibentangkan. La yughadi saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak ditinggal, ya la yughadi saghiratan wala kabiratan, tidak ditinggalkan perbuatan hamba walaupun sekecil-kecil perkara yang baik yang buruk pun, wala kabiratan, sebesar-besar perkara yang baik buruk pun, illa ahsaha, kecuali dihitung oleh Allah, malaikat kiraman katibin, menghitung akan segala-galanya. La yughad saghiratan wala illa ahwa wajadu, mereka dapati wahai Muhammad ma amilu hadha, apa yang mereka buat atas muka bumi dahulu dihadirkan di hadapan mereka. Mereka seorang diri, mereka berdua, mereka ramai. Apa yang berlaku atas muka bumi didatangkan, dihitung satu persatu. Wala yazlimu rabbuka ahada, sekali-kali Allah tak zalimi akan hamba-hambanya. Sebenarnya kita sebagai orang beriman, laki-laki wanita, kita tidak ada pilihan memilih. Mana kita tidak boleh pilih. Kenapa? Bila mana Allah Ta'ala dah tetap keputusan, ini adalah perintah Allah. Kamu kena solat, wajib kita solat. Kamu kena puasa, wajib kita puasa. Kita tidak boleh memilih. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakula lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah tidaklah untuk orang yang beriman laki-laki dan juga yang wanita beriman, an yakuna lahumul khiyarah, untuk mereka ada pilihan. Bila mana Allah telah buat keputusan, ini perintah Allah. Sembahyangnya, puasanya, hajinya, zakat dan sebagainya. Kita tak boleh nak milih. 3 rakaat maghrib, 3 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat. Kita tak boleh nak meminda-minda. Ini adalah perintah hukum Allah. An yakula lahumul khiyarah min amrihi, dari perintah-perintah Allah. Kita tak boleh. Ini adalah hukum. Junjung tinggi titah perintah Allah. Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, mereka telah sesat satu kesesatan yang nyata. Ayat yang saya baca sebentar tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terhindar daripada neraka Allah, wa udkhilal jannata, dan ke syurga, faqad faz, mereka lah golongan yang mendapat kejayaan. Faqad faz, mereka mendapat kemenangan yang hakiki, mereka telah merdeka. Kemerdekaan sebenar, kata ulama, di akhirat kita selamat daripada murka Allah. Kemerdekaan di hari akhirat bila mana kita selamat daripada neraka Allah, murka Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran ayat 185. Di sana bolehlah kita nyatakan kemerdekaan untuk diri kita sebagai hamba. Selamat daripada neraka. Dan ahli-ahli penghuni syurga Allah SWT, mereka subhanallah bergembira. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kesejahteraan untuk kamu.
Datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan birrabbir rahim. Adapun orang yang durhaka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Banyak ayat-ayat menyebut kemerdekaan yang sebenar, kita ke syurga. Ini merdeka yang sebenar. Kehidupan kita yang hakiki, yang tidak ada lagi kematian. Selalu kita dengar hadis Nabi SAW, bila mana ahli syurga ke syurga, ada neraka ke neraka, satu panggilan daripada satu penyeru memanggil. Wahai ahli-ahli syurga, 3 panggilan. Wahai ahli-ahli, ya ahlal jannah, innakum tahyau fala tamutu abada. Innakum tashibu fala tahramu abada. Innakum tashibu fala, innakum tahyau fala tamutu abada. Innakum tasihu fala tamradu abada. Innakum tashibu fala tahramu abada. Wahai ahli syurga, kamu akan hidup dan tidak akan mati pun. Kamu akan sihat dan tidak akan sakit pun. Dan kamu akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua-tua pun. Bergembiralah ahli-ahli syurga. Itulah kata kemerdekaan yang sebenar. Hari ini kita nak usaha merdeka daripada selamat daripada murka Allah. Justru jalan tuju kita, ihdinas siratal mustaqim. Di hadapan kita perintah Allah. Di hadapan kita adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala buka jalan, usaha di atas iman kamu, usaha di atas takwa kamu. Di dunia alhamdulillah, kemerdekaan yang kita sambut, zahiriahnya sebagai rakyat Malaysia cintakan negara. Satu perkara yang amat-amat dituntut, melahirkan kesyukuran kita. Kita dijajah, kita telah telah dikongkong, kita telah diperangi pada awalnya. Mendapat sesaan, kita tak boleh buat apa-apa. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Bahkan di sana, saya sebut awal-awal tadi, adanya 2 gabungan, umara dan ulama. Tok Janggut di Kelantan, seorang ulama yang besar. Zaman Jepun demikian, zaman British demikian, usaha untuk tegakkan. Mak Kilau, seorang ulama di Pahang, berganti bahu dengan umara demi untuk mencapai kemerdekaan. Sebab itulah kata ulama, umara dan ulama. Ada sedikit masalah, kita tanya orang yang bijak pandai. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Mereka lebih mahir. Allah Ta'ala bagi izin, bagi sesuatu kemuliaan pada orang tu, kita tanya orang tu. Dia hebat segi A, kita tanya dia. Bahagian peladangan, bahagian pertanian, kita tanya orang yang pakar. Bahagian IT-nya, bahagian perubatannya, kita tanya mereka. Nabi SAW daripada Mekah hijrah ke Madinah, baginda telah memanggil mengupah seorang Yahudi, Abdullah bin Uraikid, dan dia ni bukan Islam. Untuk tunjuk jalan, tidak ada kaitan dengan agama, tak jadi masalah. Baginda ambil dia, upah dia. Dia tahu jalan untuk ke Madinah, jalan yang lain. Tapi dalam bab agama, kita ada ulama-ulama kita. Kita ada ahli fatwa kita. Dan kita rujuk. Kita ada ulil amri kita. Selagi mana ulil amri kita tidak bersama dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sam'u wa ta'atu. Wajib kamu taat, wajib kamu patuh dan kamu dengar apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillah, kita doa kebaikan. Sebagai rakyat, malam hari kita doa, sebut nama pemimpin-pemimpin kita, orang yang dilantik, kawasan kita, supaya mereka diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang pemimpin, kata ulama,
Zahirnya mereka adalah khadim untuk khidmat pada masyarakat. Bila seorang diterima ujian, Allah Ta'ala uji si fulan bi si fulan. Allah Ta'ala uji si fulan bi si fulan. Apa kata ulama? Sebenarnya Allah Ta'ala tidak uji dia. Allah Ta'ala sedang uji kamu pun. Allah Ta'ala uji si fulan bi si fulan. Contoh, dia kehabisan minyak motor. Dia gelek motor dia. Soalnya Allah Ta'ala uji dia. Tapi di sini kata ulama, Allah Ta'ala sedang uji kita. Apakah yang mampu kita bantu dia? Sekadar. Mungkin kita kita boleh buat apa yang terbaik untuk bantu dia. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang uji kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wahai hamba, kami uji kamu. Wa nabluukum bisyarri, dengan keburukan, kamu miskin, kamu sakit, wal khairi, dengan kebaikan, kamu kaya, kamu sihat. Fitnah, ujian daripada Allah. Kamu kena ingat, wa ilaina turja'un, kamu akan balik jumpa kami, jumpa Allah. Waktu yang sama kita sebagai hamba yakin kita dengan rukun Islam yang 6. Yakin kita kepada Allah, kepada Rasul, kitab Allah, malaikat Allah, hari kiamat dan qada qadar Allah. Rezeki. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW kita selalu dengar, selalu baca. Bila mana kita di dalam perut ibu kita macam 4 bulan, kutiba lahu min rizqihi ajlihi syaqiyun aw sa'id, ditulis untuknya ajlihi, rezeki ajal dia, ajlihi ajal dia, rezeki dia, syaqiyun celakanya dia, sa'idun ataupun bahagianya hamba. Telah ditulis segala-galanya. Kutiba lahu min rizqihi, ditulis akan rezeki dia. Kata ulama, jodoh juga merupakan rezeki daripada Allah. Satu pasangan berkenalan semasa zaman sekolah rendah lagi. Sekolah menengah teruskan sampai 8-10 tahun contoh. Hantar borang untuk kahwin. Dah dapat dah borang. Tunggu hari untuk naik pelamin. Raja sehari. Esok akan bersanding, hari ini bakal suami meninggal pun. Tidak ada jodoh. Dia berkawan, dia bersaing, dia bertunda dengan A, hakikatnya suaminya adalah si B. Ini adalah takdir Allah. Ini juga merupakan mungkin tidak ada rezeki katakan. Takdir menentukan segala-galanya. Cuma kita hanya mampu berdoa, berikhtiar. Saya di antara juru nikah di Jawi. Di Jawi, 3 kawasan, Putrajaya, Labuan, Kuala Lumpur. Ada 195 orang penolong pendaftar nikah cerai rujuk wilayah Persekutuan. Saya rasa di antara pasangan yang paling tua yang saya pernah akad nikah ialah seorang laki-laki berusia 91 tahun. Nak kongsi cerita tentang takdir, tentang rezeki. Usia mencapai 91 tahun. Agak 91 dah agak lanjut dah. Isteri yang pertama meninggal, 2 meninggal, isteri yang ketiga. Pasangan dia duduk di area Bukit Jalil dekat MSN di bawah saya, di bawah jajahan ataupun di bawah saya sebagai juru nikah. Seorang perempuan, pasangan dia datang dengan adik dia. Saya tengok borang. Kenapa Ustaz lama tengok? Yalah, ni kakak saya Ustaz. Saya tengok umur perempuan usia macam 63 tahun.
dara, tak pernah kahwin pun. Subhanallah. Ustaz, kakak saya ustaz, umur dia 63 tahun, saya adik dia 57 tahun. Saya tahu kakak tak pernah kahwin pun. Masya Allah, subhanallah. Laki-laki, suami, bakal suami 61 tahun. Bakal isteri, perempuan 63, tak pernah kahwin pun. Alhamdulillah ustaz. Maknanya dah, walaupun dah terlalu tua, tapi ada juga rezeki untuk berkahwin. Ini adalah rezeki daripada Allah. InsyaAllah tak jadi masalah. Wali pun dah ada. InsyaAllah esok hari Jumaat pergi ke depan Masjid Negara, hantar borang. Wali dah ada dah sini, boleh tanda tangan depan saya. Saya cek, alhamdulillah esoknya pukul 10 sebelah dapat surat benda berkahwin. Malam tu Jumaat malam terus akad nikah. Satu hari, alhamdulillah. Nak bagi tahu jodoh. Jodoh ni ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai pasangan, alhamdulillah. Pun di sana Allah Taala uji mereka. Ada beberapa pasangan 2 hari sebelum kahwin, pemohon bakal suami meninggal aksiden. Macam-macam. Waktulah bila mana datangnya pasangan jumpa dengan saya, kita cok dan sebagainya. Satu, saya nasihat kepada mereka, banyakkan doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kamu semua sihat, rombongan keluarga semua sihat. Dan jangan lupa untuk doa kepada juru nikah. Kami di wilayah saya tak nak sebut masjid mana, rombongan pengantin laki-laki perempuan tunggu di masjid untuk majlis akad nikah. Juru nikah kami wilayah bawa beg jasbon, adanya borang kahwin pasangan dalam perjalanan aksiden. Hantar di hospital, duduk walaupun jarak taklah jauh sangat, tapi melibatkan jalan raya. Juru nikah kami di hospital, yang rombongan sedang tunggu di masjid. Kenapa tak sampai juru nikah? Dah hampir sejam 2 jam. Cari pula juru nikah lain, kawan dia duduk main terjun, digabai pula. Allahu Akbar. Kita telefon sana balik, kenapa jadi juru nikah? Kenapa kawan ni aksiden? Nampak? Inilah takdir Allah. Justru sama kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan buat yang terbaik. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia yang kita diami, kita tak dapat lagi daripada ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Banyakkan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan dengan limpah kurnia negara kita yang kita sambut 60 tahun, 66 kita merdeka, dan kita dijajah hampir bukan 450 tahun lebih kurang. Satu, tanda syukur kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segi negara kita. Maksudlah cintakan negara, maknanya satu perkara yang dituntut. Kita minta maaf berjalan jauh balik Kelantan sampai 17-20 jam. Bila mana kita balik kampung, tengok ayahanda, tengok bonda, letih 20 jam, hilang. Kenapa? Balik kampung, cintakan tanah air, cintakan kampung halaman, cintakan keluarga, tengok raut wajah ayahanda bonda, kepenatan 17-20 jam, hilang. Kenapa? Cintakan keluarga, cintakan kampung halaman. Justru tak salah untuk kita sambut hari kemerdekaan semata-mata menandakan cinta kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala. Kita doa yang terbaik supaya negara kita aman makmur, rakyatnya hidup aman damai, dipayungi oleh pemimpin yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufid lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa addaitah wa la kalban illa nafastah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.